Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah alladzi lam yalid walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu min adh-dhilli wa kabbiru takbira. Alhamdulillah alladzi anzala ala 'abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa nashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah ta'ala bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira. Nawaitu ta'ala wa ta'lim wa nafa wa intifa' wa ifada wal istifada wal hasu 'ala tamassuk kitabihi wa rasulihi wa dala 'ala khair ibra wa qurbihi wa tawabihi wa tabaraka 'ala talibil ilmi amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwa samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwa samiul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'. Wa huwa samiul 'alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Jadi alhamdulillah, summa alhamdulillah bertemu balik kita. Kelas kita dalam nak memahami akan ayatullah. Jadi atas kepentingan dalam agama ni yang patut kita semua orang dapat. Maka bila kita rasa ni penting, pasti kita akan nak ajak orang supaya orang pun dapat apa yang kita dapat. Maka sama-samalah kita bantu dalam menyebarkan supaya berlega-lega notifikasi di Facebook tu agar semua orang dapat manfaatnya. Yang kita sebarkan, share, tag, like itu pun, kalau ikut kaedah Facebook pun, itu dah bantu dalam sebarkan. Bila mana kita like, bermakna nampak akan naiklah notifikasi itu di home speed. Makin ramai orang like, maknanya makin naiklah dia. Lepas tu hati-hati akan benda kita like. Nampak? Benda kita like itu akan naik pula. Walaupun benda tu negatif, kita like atau kita benci. Nampak? Kita buat reaction tak suka, tetap akan naik pula. Tetap kita termasuk orang menyebarkan apa yang orang post tu. Man dala ala khair ka fa'ilih. Orang yang menunjuk pada kebaikan seperti mana dia buat. Maka begitulah sebaliknya. Tunjuk kepada benda yang tak elok seperti mana dia buat benda tak elok. Ala kulli hal, kita sambung balik kelas kita di sini. Itu mana kita berhenti di poin yang ketiga. Kita mana dah lepas dah sebut dah kelas yang sebelum ni, bahawasanya ayat Quran, ayat surah Baqarah yang ketiga ni ada 26 masalah. 26 poin. Lepas dah kita 3 poin yang pertama. Masuklah pula kita poin yang keempat. Bagi siapa yang miss, boleh tengok balik video lepas. Nanti lepas dah habis ke 26 semua poin, kita gabungkan semua.
supaya kita dapat memahami akan keseluruhan ayat allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yu'tuz mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, ila angqal masuklah kita pada poin yang keempat, ar-rabi'atu qauluhu ta'ala wa yuqimuna shalah. Nah, kita masuk pada makna wa yuqimuna shalah. Wa yuqimuna shalah. Sambungan. Sebelum tadi kita masuk yu'minuna bil ghaib. Nampak wa yuqimuna shalah. Apa dia? Wa yuqimuna shalah ni juga sebahagian daripada sifat orang yang apa? Kembali balik awal-awal ni nampak ayat yang kedua iaitu hudal lil muttaqin. Nah, nampak? Hudal lil muttaqin, al-muttaqin. Maka antara sifat al-muttaqin pertama lepas dah orang yang apa? Yu'minuna bil ghaib. Nah, itu first. Sifat orang yang muttaqin. Kemudian yang di-describekan dalam surah Baqarah ni ayat mula-mula ni nampak? Sifat yang kedua bagi orang yang muttaqin apa dia? Wa yuqimuna shalah. Selepas Allah highlightkan benda ghaib, kemudian barulah disudahi, nampak? Disambungi dengan ibadat. Nampak ni? Benda ghaib yang kita tak nampak, nampak? Kita pegang dahulu, kemudian barulah masuk pada zahir. Ibadat kata Allah sebut hal ghaib dahulu, kemudian baru zahir. Seperti mana surah Al-Fatihah itu benda yang ghaib, benda yang positif, segala benda-benda yang pada akhirat. Sedangkan last sekali surah An-Nas itu pada dunia. Kan? Begitulah begini, nampak? Hal-hal ghaib dulu. Nampak? Allah dahulukan. Kan? Pegang kepada benda ghaib, kemudian barulah wa yuqimuna shalah. Bermakna kita, kalaulah kita tiba-tiba terus diajar solat sedangkan kita tak tekankan benda ghaib, tengoklah. Ni masalahnya. Dok baca semua ayat ni, nampak? Tapi hakikatnya kita menyalahi konsep yang Allah sebut dalam Quran. Ada, mula-mula dah konsep salah dah. Pegang benda ghaib dahulu, kemudian baru solat. Baru hal ibadat zahir. Nampak? Banyak orang kita, nampak? Di mana kita solat sebelum-sebelum ni, nampak? Bila start kita solat? Sejak sekolah, rendah atau menengah. Nampak? Mula-mula kita solat itu, adakah kita dah pegang dah macam mana kita punya pengetahuan terhadap benda ghaib? Macam mana pegangan kita terhadap benda ghaib? Nah, macam mana kepercayaan kita terhadap benda ghaib? Kuat atau tidak? Nah, tiba-tiba nak sembahyang terus. Tu lemah. Nampak? Kita ibarat dah lompat. Nampak? Lompat dah. Langkah bendung orang panggil pula. Langkah bendung itu untuk nikah dia. Kita tengok sini. Apa dia makna wa yuqimuna shalah? Nampak? Nampak zahir senangnya, nampak? Tunaikan dirikan solat. Adakah itu je? Nampak? Kalau kita dah biasa dengan tafsir Qutubi ni, nampak? Sejak kita join daripada Fatihah, boleh faham ni bahawa kalimah ni banyak makna. Jangan anggap hanya satu dua tu makna je. Nampak? Tengok di sini. First dibahas kalimah yuqimu. Iqamah. Daripada kalimah iqamah. Iqamah tu apa? Iaitu mendirikan apa yang ada dalam solat. Dengan arkannya, dengan rukun-rukunnya, dengan sunnah-sunnahnya. Dengan cara-caranya yang tepat. Hayatiha. Fi awqatiha. Pada waktunya yang tepat. Ini syarahan yuqimuna shalah. Bukan semata-mata dirikan solat. Kita arkan rukun solat, insya-Allah mungkin kita dah selesai, betul tak? Kalau tak, na'udzubillah, jangan. Nampak benda wajib tu. Nampak? Rukun-rukun solat kita alhamdulillah. Nampak? Sepatutnya lah. Nampak? Kalau kita dah bertahun-tahun solat, sepatutnya kita rukun solat ni dah perfect. Ke belum? Sudah. Kalau belum, kena join kelas-kelas lah. Nampak? Bagi siapa yang dah join kelas-kelas kita, nampak dalam grup Vibrate, alhamdulillah. Nampak? Kita masuk dalam bab fiqah khususnya. Wa sunnah, nampak? Sunnah-sunnahnya. Ni tak semua kita dapat jaga tak? Perkara sunnah dalam solat. Kalau dalam solat yang memang kita nak berhadap dengan Allah, depan Allah, bertemu Allah, itu pun kita belum sempurna benda sunnah. Macam mana nak buat benda sunnah luar solat? Ada?
Dalam solat ibarat kita latihan. Hanya 5 minit je. Paling lama pun 10 minit. Itu pun tempoh 10 minit pun kita belum dapat sempurnakan hal-hal sunat dalam solat. Macam mana nak backup lagi 23 jam 50 minit? Dalam nak guna perkara sunnah. Betul Rasulullah sebut dah. Man ahya sunnati injal fasadi umati falahu mi'ah syahid. Wa fi riwayah falahu sab'ina syahid. Wa fi riwayah wa falahu ajrun syahid. Nampak? Nah, barang siapa yang menghidupkan sunnahku ketika fasadnya umatku, ketika hancur umatku, ketika sunnahku dah punah, sunnah aku dah mula pupus, tapi kita hidupkan dalam kehidupan. Nampak? Maka baginya pahala seperti mana syahid seorang. Ada riwayat lain 70 syahid, ada orang lain ada 100 syahid. Allahu akbar. Nampak? Dan kalau nampak sunnah dalam solat kita belum sempurna, nak sunnah dalam luar solat, kacau. Nampak? Nah, ini makna yuqimuna solah. Kemudian bukan tu saja, nampak? Dah sempurna rukun, dah sempurna sunat. Hayat, cara-caranya, cara-cara yang tepat. Nampak? Lagi pada fi awqatiyah, pada waktu yang tepat. Oh, ini pun kita belum lagi sempurna. Ni 4 cabang ni. Nampak? Arkan, sunan, hayat, awqat. Nampak? Nah, dapat jaga keempat-empat ni, baru layak kita masuk wa yuqimuna solah. Baru masuk ke level al-muttaqin, hudal lil muttaqin. Nah, nampak ni? Itu salah satu makna. Okey, itu salah satu makna. Okey, tengok balik lagi tambahan. Wakilah, tambahan lain. Makna yuqimu, apa makna yuqimu? Nampak? Yudimu, berkekalan. Allahu akbar. Nampak? Itu makna yuqimu, berkekalan. Kekal kita dalam nak hal solat. Nah, nampak? Nah, kekalkan solat tu hingga bawa kepada kehidupan. Betul ni kata apa nama Sayyidina Umar dia sebut sini, sebut. Nampak? Man hafizaha wa hafizu 'alaiha. Barang siapa yang menjaganya solat. Nampak? Dan orang dia jadi seorang yang penjaga solat. Nampak? Dia jaga solat dan dia jadi orang penjaga solat. Apa dia? Yang ni membawa penjagaan solat tu hingga membawa kepada kehidupan. Hingga dia jaga kehidupan dia seperti mana dia solat. Oh, level. Allah Akbar. Alhamdulillah. Nampak? Habib tadi ni, maknanya dia akan dapat penjagaan agama. Nampak? Bermakna dia dapat jaga agama. Agama dia akan terjaga. Alhamdulillah. Wa man dayaha, barang siapa yang nampak dayak, nampak menyempitkan dia, tidak jaga akannya, fahuwa lima siwaha adyak. Nampak? Dan baginya, nampak, lebih samalah macam apa nama ada dia dah menyempit solat, begitulah dia akan jadi sempit, bahkan terlebih sempit daripada solat yang dia sempitkan. Kehidupan dia akan jadi sempit, hatinya akan jadi sempit, pemikirannya akan jadi sempit, semua sempit, akan lebih sempit daripada solat yang dia sempitkan. Allahu akbar. Nampak? Ini kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Boleh nampak tu, boleh dapat poin tu. Barang siapa yang apa nama ingin faedah, maka tulislah. Nampak? Man hafidha far wa man kataba qar. Nampak? Orang yang menghafal mungkin dia akan hilang. Dengar-dengar dia ingat sikit, besok hilang. Tapi siapa yang tulis, qar, akan kekal. Nampak? Itu nombor 4. Habis, masuk, sambung next saya pula. Point nombor 5. Nampak? Point nombor 5. Dalam nak tambahan syarah lagi tentang iqamah solah. Ini pada maknanya. Tadi pada kalimah. Nampak? Tadi pada kalimah zahir. Yuqimu as-solah. Yuqimu kalimah tu. Terang pada makna. Apa makna sebalik yuqimu as-solah? Iqamah solah. Nampak?
Iqamah solah ma'rufah wa hiya sunnatu 'inda majumhur. Nah, apa dia iqamat? Dia bahas masalah kalimah tu memberi makna iqamat. Qamat. Nampak? Qamat. Iqamah solah. Wa inna Auza'i wa Ata' wa Mujahid wa Ibnu Abi Ulail hiya wajibatun wa 'ala man tarakaha i'adah Allah. Ni masalah baru ni bab fiqh ni, Pak. Apa hukum kalau kita tinggal iqamat? Qamat. Nah, qamat solat. Nampak? Jamhur ulama kita nampak termasuk Imam Syafi'i semua nampak bahawasanya iqamat tu sebahagian daripada perkara sunat dalam solat dah. Nampak? Nah, iqamat tu solat. Bahkan ada seorang kata itu sunat muakkad. Nah, nampak? Selepas azan iqamat. Nampak? Dan tidak ada ulangan bagi siapa tertinggal. Nampak? Nah, pada sunat pun nampak bukan wajib, nampak? Tak perlu ulang kalau dia tertinggal. Nampak? Terlupa iqamat. Tahu dah takbir pula. Nampak? Tak ada dah ulang balik lah, nampak? Terusan takbir lah. Tapi setengah ulama lain ni Auza'i wa Ata' wa Mujahid ni antara ulama-ulama ulama-ulama fiqh banyak ni. Nampak? Juga termasuk ulama fiqh dalam belah-belah mazhab Hambali lah. Maliki ni banyak ni. Wa Ibnu Abi Ulail. Nampak? Hiya wajibah. Dan setengah ulama kata ini wajib. Ini bukan masalah kita. Nah, nampak? Iqamat tu wajib. Bermakna, nampak? Siapa yang tinggal kena ulang balik. Kan? Siapa yang tinggal iqamat kena ulang balik. Nah, kita tak rasa penting banyak, nampak? Nak kata betapa penting iqamat sampai ada pendapat lain, mazhab kata lain bahawa itu wajib. Itu dah nampak dah. Walaupun tu khilaf, kita tak ada. Jangan pandang remeh. Itu tanda bahawa benda ni bukan benda biasa. Nampak? Sampai tahap ada kata wajib. Ni berat ni. Iqamat ni. Mujur kita tak sunat. Kita tak wajib. Kita sunat. Nampak? Maka juga jangan tinggal. Kata perempuan pun sunat qamat. Nampak? Sama orang lah. Nampak? Sama haram. Wa bihi qala ahli zahir wa ruya an Malik wa akhtaruhu Ibnu Arabi. Qala li'ana fi hadis Arabi wa aqim fa amruhu bi iqamah kama amara bi takbir wa istiqbal wa wudu'. Nampak? Kerana mereka menganggap kalimah yuqimu suruhan, iaitu termasuk suruhan tentang iqamat solat. Nah, nampak ni. Jadi mereka pendapat mereka bahawa wajib iqamat. Nah, kita sunat ni. Jadi walaupun sunat bagi kita jangan tinggal. Jangan sekali tinggal. Biasa-biasa kan kadang kita lupa tu tak. Lagi-lagi solat seorang-seorang pernah qamat. Solat zuhur maknanya solat wajib dah, nampak? Bukan solat sunat, solat wajib. Nampak? Biasa qamat. Ke masuk surau dalam rumah ke tu takbir terus. Sudah. Walaupun seorang-seorang. Tak nanti jadi imam, nak ada imam berjemaah pada qamat pula. Kita qamat kan apa? Kena orang tengok. Qamat. Jangan tinggal qamat. Nah, itulah sebenarnya masalah iqamat. Nampak? Masalah iqamat. Okey, next masuk poin yang ke-6. Ada poin yang ke-6. Alhamdulillah biasa, bagus satu. Nampak? Mujur-mujur moga dapat istiqamah. Nampak? Di rumah pun kekalkan iqamat. Kekalkan iqamat. Cuma sedikit tambahlah ni, tambah sikit. Boleh disebut tentang qamat. Nampak? Antara cara-cara qamat. Yang kita mungkin ramai yang pupus tinggal. Bahawa ada juga pendapat, nampak? Bahawa memang dituntut ni. Qamat juga iaitu ada setengah-setengah bahagian yang dia sama macam azan. Apa dia? Iaitu ketika hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Nampak? Kalau azan kita buat apa? Hayya 'alas solah belah kanan. Hayya 'alal falah belah kiri. Juga dalam qamat pun juga sama. Nampak? Hayya 'alas solah, hayya 'alal falah, qad qamatis solah, qad qamatis solah. Nampak? Dan qamat tu sebelum nak qamat, nampak? Selawat dahulu. Nampak? Ini amalan bagi ahli Yaman juga begitu. Nampak?
Selawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillah ajma'in. Amin. Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Dan juga ada setengah pendapat kata bahawa nampak kalau azan kita belah kanan ataupun dua-dua. Nampak? Sama ada belah kanan saja atau dua-dua. Ni kalau azan untuk qomat belah kiri. Nampak? Ni pendapat, ada pendapat lain katalah. Nampak? Ada kata tak perlu pun tak apa. Nak kata ada pendapat. Nampak? Boleh buat. Nampak? Nampak ni. Okay, next. Masuk poin yang ke-6. Waqtalaful ulama fi man sami'a iqamah. Masih lagi masalah iqamat. Nampak? Cuma tentang orang yang mendengar pula. Tadi kita yang cakap, nampak? Kita yang iqamat. Orang yang mendengar macam mana pula? Nampak? Bersalahan pendapat ulama. Nampak? Pada orang yang mendengar. Hal yusa'ru awla. Nampak? Fadhaba akthar ila annahu la yusa'ru. Yasra'u wa in khafa fawtu raka'ah liqauli alaihi salam idza uqima shalah fala ta'tuha tas'una wa atuha tamshuna wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimu. Hadis sebut. Nampak? Ini masalah apa? Ini masalah kalau di masjid lah ni berlaku. Nampak? Imam tidak, imam ada. Bila ada qomat dah. Nampak? Kita baru datang. Nampak? Ini masalah macam ni. Nampak? Masalah tentang orang yang mendengar qomat, adakah bila dia dengar qomat dia cepat? Nampak? Dia cepat lari. Nampak? Adakah perlu cepat? Nampak? Tengok qomat cepat ambil wudu lah. Nampak ni. Nampak? Ini masalah kalau masjid kita sekarang, tak adalah PKP dah. Nampak? Kalau kat rumah, nampak? Tapi ke rumah kita sendiri boleh adjust, nampak? Tunggu dulu semua siap, baru kita qomat. Tapi dalam masjid, nampak? Masjid tak tunggu dah. Nampak? Agak-agak ada imam dah lama dah siap dah. Nampak? Bila qomat je. Betul tak? Nampak? Hantar kau lah bawa bulan lewat ni, nampak? Susah lewat tak tunggu dah. Jadi kita yang lewat macam mana? Nampak? Kita datang, nampak? Bila dah qomat, apa perlu buat? Nak lari kejar ke? Nak pecut? Nampak? Maka bawa pendapat kebanyakan ulama tidak dicepatkan. Jangan pecut, jangan kalut, relax je. Nampak? Tenang je lah. Ada? Tenang saja. Nampak? Tenang je jalan. Nampak? Jangan naik motor, naik kereta, dengar, alamak, dah dengar orang qomat. Pum, dah press. Nampak? Motor, zang, masuk terus masjid. Kereta, speed tu, lap terus. Nampak? Drift terus. Mengenung tak imam. Nampak? Bunyi tu pelik dah. Siapa dah buat drift tu depan masjid ni? Nampak? Tak perlu. Relax. Nampak? Dah lambat, sedarlah. Tu je lah. Nampak? Siapa suruh lambat? Lain kali datang sebelum azan. Jadi relax. Nampak? Afdal ialah kita tak perlu, tak disunatkan. Tak suruh kita cepat. Nampak? Relax, tenang. Ini kata, bahkan apa kena berjalan dalam keadaan tenang, relax. Nampak? Yamshu, nampak? Bisakinah. Sakinah, tenang. Sakinah bahasa Arab. Bukan kata lagu Sakinah. Nah pula itu SBDC ni. Nampak? Sakinah, tenang. Ada? Nampak? Disebut ni walaupun waktu nak habis, tetap tenang. Nampak? Nak habis ni, nampak? Nak lewat ni, nampak? Nampak? Ni tak pernah laku lah, nampak? Mana pernah masjid buat solat lewat-lewat, gila apa, nampak? Memang kecoh viral lah dia, nampak? Kena kecam lah imam tu, nampak? Jangan berlaku. Kata kalau sampai tahap tu pun tak disunat cepat. Dah kalau sekarang waktu panjang lagi, kita yang lambat, cepat pula. Siapa suruh? Nampak ni?
Nampak? Bola speed apa? Bayangkan. Nampak? Hilang nanti. Nampak? Jantung berdetak pantas. Nampak? Kita dah tak tenang. Berpeluh pula. Nampak? Banyak masalah bila kita nak terlampau cepat kan. Ini ada setengah pendapat lain pula kata pendapat hebat nampak. Ulama salah para sahabat Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud. Nampak kata bahawa kalau terlempar terdesak, ini darurat banyak nampak. Terdesak ngah sampai tahap boleh takut-takut tak dapat satu rakaat dalam waktu tu. Lewat sangat nampak, maka sunat cepat, laju terus. Lari dah. Kalau masalah begini, komat pun kena cepat. Kau dah tahu lewat. Nampak? Kau apa solat asar, solat zuhur, pukul 4.20 pula. Nampak? Nah, nak komat lambat lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la pula. Nampak? Orang dah lewat ni weh, nampak? Lagi 5 minit nak masuk asar sudah. Nampak? Cepat terus, komat pun cepat. Jangan kata orang lari tu dah. Nampak? Dan kata daripada Imam Qutubi ni pun dia berpendapat, dia ikut pendapat yang kata bahawa berjalan dengan tenang. Nampak? Itulah yang afdal. Nah. Kerana banyak Rasulullah sebut dalam hadis, banyak sebut. Cuma yang kita boleh buat kalau kita sedang ambil uduk. Nampak? Tak kata perlu cepat. Tu pula kalut. Tak, kita potongkan. Buat benda wajib sahaja. Itu je. Itu makna cepat dalam kita nak bersegera kan. Bersegera dalam beruduk. Bermakna kita ambil yang wajib sahaja. Nah, nampak ni. Nampak muka sekali. Nampak tangan sekali. Nampak yang wajib sahaja. Nampak? Tak perlu nak cepat. Nampak? Macam tu pula ngepek orang sebelah. Nampak? Merecek habis kena dia. Nampak? Jadi slow. Nampak? Dia sekali. Ni sekali. Nampak? Jangan. Macam tu pula. Kaki pula gitu. Kalau tak sah, tak nak air. Kacau. Nah, nampak ni. Nampak? Bab wuduk sama juga kalau ramai orang nak beratur. Itu pun nampak, kita kena bijak. Jangan nak ambil banyak, jangan nak ambil full. Afdal kita potong, ambil wajib sahaja. Nampak? Kesian orang menunggu lama. Nampak? Ambil duduk di R&R ke ni, ramai orang nampak. Dia dengan waraknya ni, warak terlajak, tak kena fiqah. Nampak? Maka ambil yang wajib sahaja, jangan terlajak warak nak. Time tu juga nak ambil 3 kali. Seseluar tu nampak, semua dia buat gosok lah apa tu sunat. Buat yang wajib sahaja. Nampak? Itulah fakih, fiqah orang faham. Orang faham agama, faham keadaan macam mana nak boleh berubah. Nah, nampak ni? Yang boleh faham Dah ayat Quran surah Jumaah tu macam mana pula? Ayat Quran sebut sini, fas'au ila zikrillahi wa dzakarul bait. Nampak? Fas'au ila zikrillah. Apa maknanya? Nampak? Fas'au, bercepat-cepatlah. Sa'ah, nampak? Berlari cepatlah untuk ingat pada Allah. Adakah tu makna berlari? Seloklah semua duk nampak nak berzikir lari. Nampak? Orang ambil Zuhair ingat, nampak? Nak geng Wahabi pula ambil Zuhair. Nampak? Tak faham Quran Fas'au ila zikrillah itu apa? Bersegera, yakni kita sentiasa untuk nak berzikir pada Allah. Nampak? Maknanya jangan lupa sentiasa bersegera kita dalam ingat pada Allah. Zikir bukan semata-mata berzikir, ingat bersama. Nampak? Dan juga kita dahulukan untuk ingat pada Allah. Boleh mana gitu. Nampak? Tu masalah amalan, nampak? Pada perbuatan, dalam kita nak sentiasa ingat pada Allah.
Okey. Sambung. Poin yang ke-7. Ada? Poin yang oh ni lebih ni nampak. Lebih 3 ni. Nampak? Boleh sikit nampak. Kita ambil sikit hari ni 4 poin malam ni dia. Nampak? InsyaAllah tutup dengan poin yang last terakhir. Poin yang ke-7. Nampak? Sebab kerana ni pun sama. Dia ambil gabungan daripada poin yang ke-6 tadi. Nampak? Masalah tentang ni. Tentang hadis yang digunakan sebagai dalil dalam poin yang ke-6. Dia syarah balik pada poin yang ke-7. Nampak? Nah, tentang masalah tadi. Hadis dalil kata jangan bersegera-segera nak cepat ke imam. Nampak? Nah, dalam hadis tu juga ada antara kalimah dia wama fatakum faatimmu. Apa yang kamu dah terlepas, nampak? Ini kalau kita pergi, dah terlewat, lambat, dah tenanglah. Sampai sana dah terlepas 2-3 rakaat, tu terlepas. Maka sempurnakanlah. Sambunglah balik Sambung 3 rakaat kalau terlepas, nampak? Habis salam tambah. Nampak? Masalah ni. Nampak? Masalah ni disyarahkan pada poin yang ke-7. Nampak? Waqtalafa ulama, nampak? Bersalam pendapat ulama dalam nak mentakwil kalimah ni. Apa yang kamu dah tinggal tu, maka sempurnakanlah balik. Ganti balik, ni tambah balik rakaat yang dah terlepas. Bermakna adakah ini juga memberi makna pada qada? Nampak? Tentang masalah ni Ni masalah tentang tinggal rakaat. Nampak? Dah adakah hadis ni juga memberi makna bab qada? Maknanya kalau tertinggal solat. Nah, nampak? Adakah masalah apa? Pendapat kata, nampak? Yang pertama ialah sama. Nampak? Boleh kias dah. Nampak? Masalah tinggal rakaat tadi, terlepas 2 rakaat, nampak? Habis salam imam, kita tambah. Atau tinggal solat terus, kita nak ganti qada. Nampak? Sama syarahannya dalam hadis ni. Nampak? Ada pun yang kedua lagi kata, nampak? Maknanya berbeza. Ini yang sahih. Nampak? Ini yang lebih sahih, lebih kuat. Nampak? Maknanya berbeza. Tak sama. Nampak? Hadis ni hanya khas untuk bab tu saja. Tentang tinggal rakaat. Habis salam tambah. Habis imam salam kita tambah. Nampak? Sempurnakan lagi. Berapa baki lagi kita tinggal. Nampak? Bab qada lain pula. Nampak? Di sini tambahan. Oh, ni masalah fiqh yang lebih dalam sikit ni. Ada? Nampak? Yang berbeza pendapat ni. Ada? Masalah ni. Khilaf ni. Masalah qada ni. Bukan masalah qada biasa. Yang kita tinggal solat. Nampak? Kemudian nak qada tak? Nampak? Ni masalah. Kita dah solat dah pun. Nampak? Dalam solat tu kita ada terlepas waktu ke kita batal. Nampak? Nak qada balik. Nampak? Ini masalah berat sikit ni. Ada? Ini masalah berat. Kita ambil yang ringan lah. Nampak? Kita ambil poin yang ringan lah. Iaitu kita ambil yang masalah yang dalam. Iaitu benda-benda yang kita dah tertinggal dalam solat. Adakah perlu diqada balik? Nampak? Dalam solat tu kita tertinggal berzikir. Nampak? Tertinggal pujian, sebut alhamdulillah, tertinggal surah. Nampak? Adakah perlu qada? Ini pun dibahas ulama. Oh, ni masalah fiqh sikit ni.
Ini masalah dalam. Tak apalah, kita tinggal dah ni. Nampak? Kita tinggal dulu masalah ni. Nampak? Ini kita kena masuk dalam masalah fiqh tentang masalah qada. Pendek kata, poin yang ketujuh ni perihal qada solat. Qada bahagian dalam solat dan qada bahagian luar solat. Macam mana perbahasan tu? Nampak? Itu perbahasan dalam. Itulah. Yang kita tahu ialah ini. Nampak? Poin yang ke-7 ni, inilah perihalnya. Nampak? Dan ni sebenarnya tak ada kaitan dengan ayat Quran. Cuma ada kaitkan dengan hadis yang menyedalil akan dalil kata suruh slow. Nampak? Suruh slow, tenang dalam kita nak pergi ke solat ketika Bilal qomat. Itu poin dia. Jadi tak apalah, kita skip untuk kita off dulu bab ni. Nampak? InsyaAllah kita sambung nanti tentang masalah poin yang ke-8. Poin yang ke-8 insyaAllah. Jadi kita kesimpulannya daripada 4 poin yang kita dah masuk tadi. Nampak? Dalam dia nak mensyarahkan tentang dirikan solat. Dirikan solat. Wa yuqimuna solat. Nampak? Bab qada tu dalam masalah fiqh. Nampak? Itu memang tak dapat nak syarah sekarang. Kalau nak syarah dia pening. Nampak? Kena ada kitab khas dengan fiqh, maka baru kita boleh faham. Nampak? Kalau tak pening. Nampak? Makin kita syarah, makin bertambah soalan. Nampak? Bukan makin bertambah jawapan. Nampak? Jadi biar tu, nampak? Tu poin tu, nampak? Kita ambil yang kita boleh ambil faedah. Nampak? Iaitu 3 poin pertama yang cantik, nampak? Yang kita boleh ambil faedah dia. Iaitu tentang kalimah yuqimu tadi, nampak? Mendirikan tadi, nampak? Semua tu, nampak? Kemudian iqamat pula macam mana. Nanti lepas poin 8, 9 tu pun dia akan masuk masalah tu juga tu. Nampak? Tambahan masalah fiqh lain lagi ni. Nampak? Dan kebanyakan dia bahas ni ialah bahas masalah mazhab Maliki. Nampak? Betul, kita kalau buat fiqh untuk yang bahas dalam sini, kita tak ambil dah. Nampak? Kerana bila kita ambil di sini, kan kita ngaji kita nampak pening dah. Nampak? Asal lain. Kerana ini mazhab Maliki. Nampak? Imam Qutubi ni imam bermazhab Maliki. Maka pendapat-pendapat dia banyak diambil yang ikut mazhab Maliki. Nampak? Syafi'i sikit. Jadi kita nak lebih detail, lebih baik kita kena buka kitab fiqh kita sendiri yang bermazhab Syafi'i. Nampak? Kita ambil sini ialah perihal makna Quran. Itu yang best. Nampak? Memahami makna Quran. Itu kelebihan Imam Qutubi. Nampak? Habis itu wallahu a'lam bisawab. Nampak? Setakat pada makna ayat Quran ni ada nak soal ke apa-apa? Nampak? Wa yuqimuna solah. Nampak? Jauh lagi, tak masuk lagi wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tu nanti, nampak? Nampak? Dan semua ada 26, nampak? Kita sekarang baru masuk ke poin yang ke-7. Nampak? Nampak? Itulah insya-Allah kita ambil mazhab Syafi'i dulu. Nampak? Satu persatu relax. Nampak? Seperti mana tadi dah faham kan? Relax. Nampak? Nak pergi solat, imam dah bila dah qomat, relax. Semalam ni belajar relax. Nampak? Relax, tenang tu, tak ada kalut. Nampak? Tak perlu nak laju, tak perlu nak drift ke apa, nampak? Nak speed ke apa, nampak? Nak bagi turbo pula, nampak? Relax tu. Nampak? Barulah kita tenang, boleh faham dengan senang. Habis tu wallahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, Engkau lah Maha mendengar, ya Allah. Engkau lah Maha melihat, ya Allah. Engkau lah Maha berkuasa, ya Allah. Ya Allah, Engkau lah Maha perkasa, ya Allah. Ya Allah, Engkau lah Maha sedia, Engkau lah Maha kekal, ya Allah. Engkau lah Maha hidup, ya Allah. Ya Allah, hidupkan hati kami, ya Allah. Ya Allah, hidupkanlah iman kami, ya Allah. Ya Allah, cahayakanlah iman kami, ya Allah. Ya Allah, berilah, jadikanlah keberkatan tafsir Quran ini masuk ke hati kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati kami betul-betul cinta pada Quran-Mu, ya Allah. Hingga kami dapat ikut dengan sebenar-benar ikut akan Quran-Mu, ya Allah.
Ya Allah, berilah kami taufik ya Allah untuk kami dapat amal apa yang Kau sendiri kata dalam Quran ni ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami akhlak Quran ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami sifat-sifat Quran ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami pemikiran seperti mana Quran ya Allah. Ya Allah, masukkanlah Quran dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah berkat Quran ni ya Allah sebagai penjagaan kami daripada terhindar daripada segala malapetaka, bebas daripada segala wabak penyakit ya Allah, selamat daripada segala gangguan zahir maupun yang batin ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada yang istiqamah, nampak dah boleh sebar-sebar lah biar semua orang dapat, nampak, insyaallah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.